Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kuliah kita di dalam buku Irsyad Al-Fatwa karangan mantan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Sri Zulkifli Al-Bakri. Tadi baru sekejap saya berhubung dengan Datuk Sri yang sekarang ini berada di hospital, sedang di kuarantin. Tanya macam mana keadaan. Alhamdulillah, dia kata dia okey, dia sihat, sedang buat buku pula. Jadi dia dalam hospital pun buat buku. Dia kata dia akan buat tentang fake COVID, mengenai dia sendiri alami. Dan saya tanya ada tak simptom-simptom. Dia kata tak ada langsung. Demam pun tidak, batuk tidak, sakit tekak pun tidak, apa pun tidak. Jadi dia pun tak tahu kat mana dia kena. Walau bagaimanapun kita doakanlah yang terbaik, tuan-tuan. Sebab itulah musim-musim sekarang ni kita pun tak boleh nak cakap apa. Tambahan pula dia dah terlibat dengan politik. Nak tak nak dia akan bergaul dengan orang-orang yang balik dari Sabah. Dan dia sendiri juga pergi Sabah hantar bantuan dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam Irsyad Fatwa. Soalan yang ketiga. Apakah hukum solat sunat sebelum asar? Sebab kalau tuan-tuan perhati, ada orang yang dia sangat jaga bab-bab ni. Solat sunat. Solat sunat sebelum subuh. Lepas tu sebelum zuhur, ada yang buat lepas zuhur, ada yang buat sebelum asar. Lepas tu kalau dia tak buat lepas asar, sebelum asar dia buat qada selepas asar. Ada yang buat sebelum maghrib, ada yang tak buat sebelum maghrib, ada yang buat lepas maghrib. Semua itu perkara yang telah dibincangkan ulama, tuan-tuan. Cuma adalah khilaf dalam kalangan mereka. Ada yang kata tak payah buat sebelum maghrib, sebelum maghrib. Ada yang kata tak payah buat juga sebelum zuhur kerana ia adalah merupakan waktu makruh. Apa-apa pun, tuan-tuan, kita balik kepada perbincangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i, selagi mana kita boleh buat bukan di waktu yang haram, maka tidak ada masalah. Sekarang ni sebelum asar, disunatkan melakukan solat sunat sebanyak 2 atau 4 rakaat sebelum solat fardu asar. Ini disunatkan. Sebab Nabi SAW lakukan perkara tersebut. Kalau dapat buat yang minimum pun tak apa, 2 rakaat je. Tapi kalau nak buat yang terbaik, 4. 2 rakaat, 1 salam. Kemudian 2 rakaat lagi, 1 salam.
Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Tengok betapa tekannya Nabi kepada ini. Daripada Abdullah bin Umar, bahawa Nabi SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Nabi sebut ni. Untunglah, dirahmati Allah lah orang itu apabila dia semayang sunat 4 rakaat qabla al-'asri, sebelum asar. 4 rakaat. Nabi sebut 4 rakaat. Jadi kalau kita mampu 2, buatlah 2. Kalau ada masa lebih, buat 4. Maka itu adalah yang terbaik. Sebab apa? Itu merupakan sunnah Nabi dan ia diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni tuan-tuan, dia sangat detail. Kalau katakan dia ambil hadis Nabi tu, Nabi dia tahu Nabi angkat salam pada seseorang di sebuah ataupun di sebatang pokok, di sebatang di bawah pohon. Abdullah bin Umar ni bila dia dah hafal hadis tu, bila sampai dekat kawasan, dia nampak ada pokok, tempat yang Nabi bagi salam, dia akan bagi salam juga walaupun Nabi tak ada. Itu Abdullah bin Umar. Punya dia ikut betul-betul apa yang Nabi SAW buat. Jadi oleh kerana itu, kalau kita mampu nak buat 4 rakaat, buat 4 rakaat. Macam contohlah kita, ialah sementara nak balik rumah, kita singgah semayang. Sementara nak tunggu imam masuk, kita pun semayang 2 rakaat. Habis 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok-tengok, imam lambat lagi. Tambah lagi 2 rakaat. Itu adalah yang terbaik. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ali bin Abi Talib, orang yang rapat dengan Nabi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit-taslim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semayang 4 rakaat. Yafsilu bainahum bit-taslim. Bit-taslim. Nabi akan semayang 4 rakaat dan memisahkan antara 2 itu dengan 1 salam. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW memang buat benda tu. Dalam riwayat yang ketiga, nak kata kuatnya amalan tersebut tuan-tuan, sebab sebut 4 perkataan, 4 rakaat. Dalam riwayat yang lain, daripada Habibah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, man hafaza ala 4 raka'atin qabla al-'asri banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah, atau kama qala. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat qabla al-'asri, sebelum asar. Sebelum asar bermaksud azan asar, nak masuk waktu nak semayang berjemaah tu sebelum asar, semayang 4 rakaat. Sesiapa yang semayang 4 rakaat sebelum menunaikan fardu asar, banallahu azza wa jalla, Allah bina untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Allah, amalan mudah ni tuan-tuan. Kita nak buat tak buat je. Jadi kita pakat-pakat buat. Sekarang ni tuan-tuan, kita kena buat sungguh-sungguh lah kita. Saya kan baru ni saya sebarkan saya sedang buat kajian sekarang ni dengan beberapa orang profesor dekat UKM tentang kesan COVID pada masjid solat berjemaah. Benarlah tuan-tuan, betul lah. Bila kita datang masjid, kita tengok kurang orang. Orang yang biasa datang tuan-tuan, ni kajian ni. Daripada data kita buat tu, kita hantar seluruh Malaysia, kita dapat lebih kurang 10,000 orang jawab. Selangor paling tinggi, Negeri Sembilan antara yang tinggi juga menjawabnya. Kita tengok tuan-tuan dan puan, hasil daripada kajian tu, ada lebih kurang Allahumma salli Muhammad 1,000 orang, contohlah 1,000 orang yang jawab memang semayang 5 waktu di masjid. 1,000 orang, contoh. Ya. Sebab data ni tengah dianalisis lagi. 1,000 orang memang konsisten semayang jemaah di masjid. Ni seluruh Malaysia punya data ni. Satu Malaysia. Sebelum PKP. Masa PKP jadi makin kurang. Sekarang ni PKPP. Tuan-tuan tahu tak berapa kurang? Jatuh hampir 49%. Maknanya orang yang sebelum PKP datang masjid, 5 waktu semayang kat masjid, masa musim PKPP ni separuh tak ada. Bila tanya kenapa? Jawapannya sebab takut COVID.
Ini jawapan. Peliknya, kedai makan penuh. Aduh, kok tu yang nak tahan tu. Pergi supermarket, penuh. Pergi Ion dekat nilai, alhamdulillah, parking tak cukup. Maknanya, dia orang takut kat masjid. Tapi, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, tak ada lagi lah. COVID tu berpunca daripada geng masjid tak ada. Sebab kita jaga SOP. Dan yang datang tu memang betul-betul sihat. Alhamdulillah. Tapi macam mana sekarang ni kita nak gembeling balik, kita kena pakat-pakat jagalah. Ikutlah SOP yang telah ditetapkan. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan jadi masalah lebih besar. Tengok sekarang ni Kedah. Bertambah walaupun dalam penjara. Tapi kita risau juga dia akan keluar sikit-sikit. Ni kat Kelang dah start PKPB. Maknanya dia bersyarat. Nak keluar tu ada syarat. Eloklah tu. Dia tutup sikit-sikit tempat-tempat yang bahaya. Yang boleh menyebabkan tersebarnya COVID-19. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita nak buat yang amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita dapat syurga, dapat rumah dalam syurga. Kita buat antara amalan yang paling mudah, iaitu 4 rakaat qabla al-asri. 4 rakaat sebelum masuknya ataupun sebelum solat asar. Dalam riwayat yang lain yang keempat, man shalla 4 rakaatin qabla al-asri harramallahu badanahu 'ala an-nar. Dalam riwayat yang lain pula bunyinya, tuan-tuan. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang semayang 4 rakaat sebelum menunaikan fardu asar, harramallahu badanahu minan nar 'ala an-nar. Allah haramkan kulit kita ini, badan kita daripada api neraka. Qultu ya Rasulullah, qad ra'aituka tusalli wa tad'u. Ya Rasulullah, aku nampak kamu semayang dan berdoa. Qala sallallahu alaihi wasallam, lastu ka ahadikum. Aku tak sama macam kamu. Nampak tak tuan-tuan? Nabi ni dia buat bukan saja semayang, minta doa lagi dengan Allah Taala. Tu nak bagi tahu Nabi ni buat benda tu, dan Nabi pun bukan saja buat, tetapi Nabi berdoa lagi untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tawaduknya Nabi, tuan-tuan. Nabi ni orang yang akan masuk syurga pertama sekali. Akan mula-mula masuk syurga. Akan bawa kunci syurga. Al-Kausar, apa telaga Kausar kita dalam dahaga dekat pada mahsyar, tuan-tuan. Nabi yang akan mula-mula buka telaga Al-Kausar bagi kita minum. Umat Muhammad SAW. Lepas tu umat manusia keseluruhan. Umat Muhammad dulu. Lepas tu barulah umat-umat yang lain. Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus. Habis semua baru. Yang mula-mula Nabi kita dulu. Apa nama? Umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sebabnya, tuan-tuan, untung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kita tak bersyukur, tuan-tuan. Nabi mudahkan kita masuk syurga. Nabi mudahkan kita untuk dapat rumah dalam syurga. Nabi mudahkan kita untuk elak diri daripada api neraka. Tapi yang neraka juga kita kejar. Na'udzubillah. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Ni baru-baru ni, semalam 2-3 hari ni agak kecoh. Apabila ada seorang orang kaya, orang Islam, Melayu Islam kita, yang kaya dia katakan ditahan oleh SPRM. Tuan-tuan, terkejut saya bila orang keluarkan video-video dia. Dengan arak kat depan, dengan hiburan dalam kelab malam. Sedih kita, tuan-tuan. Orang Islam kita, orang Melayu kita buat kerja macam tu. Macam mana, tuan-tuan? Sedangkan kita dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala, ada orang yang macam ni. Oleh kerana itu, kita kena sama-samalah bermuhasabah, tuan-tuan, agar kita tak termasuk daripada orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga menyebut, man shalla 4 rakaatin qabla al-asri lam tamassuhun nar. Sesiapa yang semayang 4 rakaat sebelum asar, api neraka takkan sentuh. Allahu Rabbi. Jadi ini menunjukkan bahawa amalan ini memang benar-benar dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, ini yang terakhir, riwayat yang terakhir. 7 riwayat tentang solat 4 rakaat sebelum asar. La tazalu ummati yusalluna hadhihi 4 raka'atin qabla al-asri hatta tamshi 'ala al-ardi maghfuran laha. Sesungguhnya kata Nabi SAW, selagi mana umatku, iaitu Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang
fardu asar. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, mereka berjalan di atas muka bumi ini, selagi mana dia buat amalan tersebut, tamshi maghfuran laha. Allah ampunkan dosa. Allahu Akbar. Mudah kan? Kita nak dapat pahala. Semayang 4 rakaat sebelum asar. Amalkan selalu, kita berjalan, pergi mana-mana balik. Allah ampunkan dosa kita. Hanya amalan 4 rakaatin qabla al-asr. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, daripada 7 hadis di atas, dapatlah diambil pengajaran bahawa, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala merahmati orang yang melakukan solat sunat rawatib sebelum asar, sebelum 4 rakaat. Sebanyak 4 rakaat. Yang kedua, Rasulullah SAW melakukan solat sunat rawatib. Rawatib ni iaitu solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Nabi SAW melakukan solat sunat rawatib sebelum asar. Kadang-kadang 4 rakaat dan kadang-kadang 2 rakaat. Kadang-kadang Nabi buat 4, kadang-kadang Nabi buat 2. Kenapa Nabi kadang-kadang buat 4, kadang-kadang Nabi buat 2? Agar orang tak ingat itu adalah satu perkara yang wajib. Itu dia. Yang ketiga, mereka yang memelihara 4 rakaat sebelum asar, nescaya dibina kediaman untuknya di dalam syurga dan diselamatkan padanya daripada api neraka. Allahu Rabbi. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa bagi mereka yang melakukan 4 rakaat solat asar rawatib sebelum asar. Tuan-tuan, puan-puan, para muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya hukum solat sunat sebelum dan selepas maghrib. Ini sekarang kita buat sebelum maghrib dan selepas maghrib. Disunatkan mendirikan 2 rakaat ringkas sebelum solat fardu maghrib dan 2 rakaat selepas atau lebih. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Pertama, kunna bil Madinah fa idza adzana al muadzinu li salatil maghrib ibdaru as-sawariya fayarka'u rak'atain hatta innal ghariba la yadkhulu. Hatta innal ghariba la yadkhulul masjida fayahsibu anna salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima. Semasa kami di Madinah, apabila muazzin, iaitu orang yang berazan, menyerukan azan untuk solat maghrib, orang ramai segera ke tiang-tiang lalu masing-masing bersolat 2 rakaat hingga orang asing yang masuk ke masjid menyangka solat telah pun selesai. Disebabkan ramai yang melakukan solat 2 rakaat tersebut. Maknanya tuan-tuan, kalau kita mampu, jangan tinggal solat sebelum maghrib ni. Walaupun ada orang, kalau setengah-setengah tempat dia tak semayang. Ada. Saya pun tak ingat ada beberapa surau dan masjid. Selalu kan kalau kita masuk, kita semayang dulu 2 rakaat, azan dia buat. Bila masuk tu kejut juga. Bila masuk, tiba-tiba dia terus komat. Dia terus komat. Jadi kita pun ikut je lah. Dah surau tu, komat tu, kita pun semayang. Lepas tu saya tanya, memang tak semayang solat qabliyah maghrib ke? Memang kini tak. Kita buat lepas maghrib je. Tak boleh lah macam tu. Kita kena raih lah. Ada orang yang semayang sebelum semayang maghrib, dia akan semayang 2 rakaat. Kena raih lah. Walaupun ada pandangan kata buat lepas maghrib. Sekarang ni ada hadis yang mana Nabi SAW, para sahabat di Madinah, mereka ini bila azan saja semua para sahabat pergi cari tiang semayang. Cepat-cepat. 2 rakaat sebelum mereka solat fardu maghrib. Lepas tu, mereka tambah lagi 4 rakaat. Lepas semayang maghrib, 4 rakaat pula. 2. Ya, tuan-tuan perempuan. Maksud 2 rakaat ringkas ialah tidak melakukan yang lebih daripada sekurang-kurangnya rukun solat, sunat-sunat dan adab-adabnya. Maknanya dia tak panjang sangat, dia pendek je. Jadi jangan risau lah. Kadang-kadang kita tuan-tuan duk bergaduh bab semayang sunat ni. Yang ni kata ini sunat, yang ni kata bukan sunat. Saya kadang-kadang sedih juga kita ni. Duk bergaduh benda-benda kecil-kecil. Duk gaduh bab itu sunat, ini sunat. Sedangkan kat luar sana orang Melayu kita minum arak. Jelas-jelas ambil gambar, video apa sebagainya. Yang sedihnya orang Islam kita tak semayang pun. Itu sedih. Saya kadang-kadang sedih juga tuan-tuan. Tambah-tambah kita ni tuan-tuan terlibat dengan media. Saya cukup pantang lah tuan-tuan. Bila time kita semayang, kameraman tak semayang. Dia berhenti isap okuk. Pantang nenek moyang saya. Memang saya akan kata, semayang dulu. Tak apalah. Awak nak isap okuk, isap. Mungkin awak pakai mazhab yang kata makruh.
Tapi isu dia sekarang, buat rakaman ustaz-ustaz ceramah. Bila time azan, ustaz pergi semayang, ustazah pergi semayang, dia isap okok keluar. Isap okok, tak semayang. Susah ustaz nak semayang. Kenapa susah? Pakai stokin. Itu sebabnya kamu ni tak berkat hidup. Semayang tak, lepas tu zikir pun tidak. Padahal dia orang ni belajar free, sambil buat rakaman, sambil setting kamera, kamu dah dapat ilmu dah kat situ. Kadang-kadang malu kepada ada seorang sahabat kita daripada sebuah televisyen, dia bukan Islam, tuan-tuan. Bukan Islam. Tapi lama kelamaan masuk Islam. Sebab apa? Sebab selalu dengar ceramah. Bermula daripada zaman Datuk Harundin lagi. Allahu Rabbi. Masuk Islam. Tapi yang peliknya yang memang dah Islam, tak semayang pula. Allah. Kadang-kadang confuse saya, tuan-tuan. Confuse. Saya kata macam mana ni diorang ni. Sebab apa? Sebab tidak ada kesedaran dalam hati. Tu kadang-kadang bila kita ceramah tu, kita tekan. Kalau tuan-tuan tengok ustaz-ustaz dia tekan kuat sikit bab semayang kan. Sebenarnya bukan tekan pada tuan-tuan perempuan. Tekan pada cameraman tu. Kadang-kadang kita tahu sangat, apalah tak semayang. Pernah sekali kita buat rakaman untuk program TV juga, tuan-tuan. Buat di masjid. Tuan-tuan tahu, azan berkumandang, kita ni buat rakaman ni semua naik atas. Cameraman masuk bilik, rehat. Minum isap okok. Itu memang kita buat report, akhirnya dia orang ikut jugalah. Tapi 3 bulan untuk tempoh tu dia orang semayang lah. Lepas tu tak semayang balik. Aduh, macam mana nak berkah kita, tuan-tuan. Tu kadang-kadang dia orang ni tak jaga semayang, Allah tak jaga, tuan-tuan. Alhamdulillah lah saya duk tengok, duk perhati kan. Orang yang berjaya ni dia jaga semayang. Bila jaga semayang, Allah jaga dia. Tapi kalau tak jaga semayang, percayalah Allah tak jaga dia. Itu sebabnya jagalah apa yang kita mampu jaga. Macam kita ni alhamdulillah jaga semayang. Kawan-kawan kita kat luar yang jaga kedai, macam mana nak barakah? Semayang pun tak. Saya cukup gembira bila tengok dekat kedai makan mesti ada surau. Itu bagus. Contoh Cibiu. Cibiu ni makannya boleh tahan mahal tuan, Indonesia. Tapi kalau tuan-tuan pergi waktu tengah hari, ya Allah, tak sempat makan sambal, habis semua sambal. Ramai orang tu kalau kat Bangi tu. Kat Bangi, kat Damansara ada. Ramai orang. Bagusnya kedai macam ni, Indonesia ni. Dia makanan ni macam nasi apa? Nasi apa? Ayam penyet. Kalau kat Bangi, kat Kajang tu, ya Allah, orang Putrajaya datang makan situ. Dia dah boleh tahan jugalah harga dia. Tak adalah mahal sangat. Mana satu mangkuk tu dapatlah RM14 gitu. Sekali dengan ayam, sekali dengan nasi, boleh tahan. Tapi ramai tak tahan. Kita ni kena beratur. Dah tambah-tambah musim PKP ni kan. Kena jarakan sosial apa semua. Beratur ramai orang. Bagusnya ada surau. Surau besar. Bawah untuk perempuan, atas untuk lelaki. Itu baru bagus. Pekerja-pekerja dia, tengok waktu tu pergi semayang. Itu baru sebenarnya Allah jaga. Itu sebab barakah. Ada setengah kedai tu tak ada orang. Bila tanya kenapa tak ada orang ni? Tak tahulah. Kita masak macam-macam tapi tak ada orang. Kadang-kadang Allah cari barakah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian. Dalam riwayat yang lain, annahu lazima Ubay ibn Ka'ab wa Abdurrahman bin Auf faza'ama annahuma kana yaquma hina taghrubu syamsu fayarku'a raka'atain qabla al-maghrib. Dalam satu riwayat bahawa seorang sahabat sedang bersama-sama Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Auf. Lantas beliau berpendapat mereka berdua bangun ketika matahari tenggelam untuk melaksanakan 2 rakaat solat sunat sebelum maghrib. Jadi ini juga antara menunjukkan bahawa Nabi SAW, para sahabat menunaikan solat 2 rakaat sebelum masuknya waktu maghrib. Jadi kita semayang je lah. Jangan risau. Walaupun ada orang dia tak nak semayang, itu tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Seterusnya, hukum yang berkaitan tentang qiyamul lail. Apa yang dimaksudkan dengan solat tahajud serta fadilatnya? Apa beza antara qiyamul lail dengan tahajud? Dia ada 2 definisi yang dibincang oleh ulama. Pertama, ada yang mengatakan qiyamul lail dan tahajud sama maknanya.
Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah pada waktu pertengahan malam, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu bangun malam, fatahajjad bihi, kamu bertahajud. Nafilatan laka asa, kamu semayang nafilah, sunat. Asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat martabat orang yang semayang malam. Itu sebabnya kalau boleh jaga semayang malam, jagalah. Paling kurang 2 rakaat. Bila? Kan kita bangun pagi ni tuan-tuan. Selalunya kita akan bangun setengah jam sebelum subuh. Paling sempoi pun setengah jam sebelum subuh. Kalau yang jenis rajin lagi, kalau yang tua-tua ni, dia tak boleh tidur sangat. 1 jam dah bangun dah. Masuk bilik air, buang air, apa semua, ambil wuduk. Nak buat apa? Sembayang 2 rakaat. Kalau orang tua-tua sempatlah sembayang sampai 8 rakaat, 20 rakaat, sempat je orang. Yang muda-muda, tak. Yang muda-muda ni, dia nak jaga tidur. Tidur pun dah lewat dah. Dia pun tidur, setengah jam dia bangun. Setengah jam tuan-tuan, masuk bilik air, mandi apa semua-semua, sebelum nak pergi pejabat tu, sebelum azan, sembayang 2 rakaat. Habis sembayang 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk azan subuh, maka dia dapat 2 rakaat subuh. 2 rakaat tahajud. Sebab apa? Sebelum subuh. Jadi, para ulama mentafsirkan tahajud dan qiyamul lail sama maknanya. Iaitu sembahyang sebelum masuk waktu subuh. Walau bagaimanapun, sebahagian ulama pula memisahkan antara qiyamul lail dengan tahajud. Qiyamul lail bagi mereka yang tak tidur malam. Contoh, tuan-tuan bermusafir, balik sampai ke rumah pukul 1:30 malam. 1:30 pagi. 1:30 pagi. Duk siap sana, siap sini, duk ni, dah pukul 2:30. 2:30. Kita ni tak tidur lagi ni. Kalau tidur, harus rapat sampai subuh. Mungkin terlepas sikit. Ataupun dekat-dekat nak subuh. Maka dia ni buat macam mana? Dia pun pergi ambil wuduk, semayang 2 rakaat. Bila dia semayang 2 rakaat, semayang 4 rakaat, rakaat-rakaat itu dinamakan sunat qiyamul lail. Dia semayang, dia menghidupkan malam-malam hari dengan solat sunat. Bagi orang tak tidur. Bagi orang tidur, dinamakan tahajud. Kerana tahajud itu dia bangun daripada tidur yang nyenyak. Dia lawan perasaan ngantuk demi untuk menunaikan ibadah di pertengahan malam. Nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang dinamakan tahajud. Jadi 2 ulama. Satu kumpulan kata tahajud dan qiyamul lail sama. Satu kumpulan yang lain pula dia bezakan. Tahajud untuk orang yang tidur dulu, dia bangun di pertengahan malam untuk sembahyang 2 rakaat sebelum azan subuh. Satu lagi, qiyamul lail. Orang yang tak tidur, dia bangun, tak tidur, pukul 2 pagi, 3 pagi dia nak sembahyang. Silakan. Maka itu dinamakan qiyamul lail. Dia menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Terdapat banyak riwayat yang mengatakan bahawa sembahyang malam itu disunatkan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik. Sebab Allah akan ampunkan dosa dia, apa yang dia buat dan apa yang akan datang insya-Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam surah yang lain, dalam surah Muzammil ayat 1 sampai 3, Allah kata apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam walaupun sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Semayang separuh ataupun sikit daripadanya. Ini antara dalil-dalil menunjukkan bahawa qiyamul lail itu antara benda yang digalakkan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-faridah salatul lail. Tengok Nabi bagi tahu. Sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan adalah bulan Al-Muharram. Sebaik-baik semayang selain semayang fardu adalah solat malam. Ini antara benda yang disebut oleh Nabi SAW berhubung tentang solat malam.
Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sebut, yuhsyarun nas fi sa'idin wahidin yaumal qiyamati fayunadi munadin fayaqul aina alladhina kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji' fayuqaddimuna wa hum qalilun fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab thumma yu'maru bisairi nas ila al-hisab. Allahu Rabbi. Patutlah tuan-tuan dan puan, Tok Guru ni Aziz Nikmat, dia pesan apa? Dia pesan kepada semua yang dibagi nasihat, jangan tinggal tahajud. Bila dia buat pertemuan dengan semua artis, dekat masa tu dia dah uzur dah, pakai tongkat dah. Dalam keadaan uzur, bila dia dengar artis-artis datang nak jumpa dia dekat sebuah hotel, dia sanggup pergi tu. Sebab dia kata apa? Artis-artis ni ramai dia punya follower. Jadi dia nak bagi nasihat, dengan nasihat itu dia boleh sebarkan. Orang boleh sebar, pakat-pakat sebar. Tuan-tuan tahu, dia kata apa? Dia kata sepanjang hidup ni, kata dia tinggal semayang tahajud ni beberapa kali je. Saya tak ingat berapa, ada seorang artis bagi tahu dalam 4 ke 5 kali, tak banyak. Dia tinggal, yang lain semua dia buat, alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan dan puan, itu sebabnya lain perwatakannya. Lain. Sebab saya boleh cakap lain tu sebab apa tuan-tuan? Arwah ayah saya pernah bekerja di Kelantan. Jadi bila orang datang, bila buat satu program, Tok Guru ni datang tuan-tuan, dia menteri besar. Datang 2 kereta, isteri kereta lain, dia kereta lain. Tengok, perangai tuan-tuan. Dia jadi orang kata apa? Dia jadi takut dengan apa yang dia buat. Allahu Rabbi. Tuan-tuan bayangkan, sampai 2 kereta, isteri kat belakang, dia kat depan. Bila Tok Guru, ayah saya tanya, mana Tok Guru mari 2 kereta? Tak duduk sekali, rumah tak ada kereta, tak nak pergi tempat lain pula ke? Tak. Dia kata sebab urusan rasmi, tulis kat situ, dalam surat, jemputan untuk dia, menteri besar. Verbal ataupun dari sudut mulut, orang bercakap bawa isteri sekali. Tapi dalam surat seorang. Dalam surat seorang. Menteri besar. Dan isteri tak ada. Tapi bila orang bagi tahu dekat PA dia, PA bagi tahu kat Tok Guru, bawa isteri sekali. Macam itulah lebih kurang. Kalau saya ingat ayah saya cerita, arwah ayah cerita. Jadi dia kata tak apalah, bawa isteri. Sebab isteri itu tidak rasmi. Tak ada dalam surat. Jadi isteri naik kereta sendiri. Saya tak boleh sebut nombor plate. Saya ingat sampai hari ni nombor plate dia. Ayah saya ingat. Sebab ayah saya ni ingat nombor. Dia ingat nombor plate. Dia minat nombor plate. Dia sebut nombor plate tu. Isteri. Ada kereta belakang. Dia kereta depan. Jadi dia kata hak rasmi. Hamba naik kereta rasmi. Isteri ni tak rasmi. Orang cakap mulut tak tahu betul tak betul. Mari naik kereta lain. Agar Allah tak tanya di akhirat, apa mu ambil? Letak isterimu dalam kereta kerajaan yang dibayar oleh rakyat. Jawab di akhirat. Tuan-tuan, hak tu. Naik bulu roma saya tuan-tuan. Kalau ingat arwah ayah cerita. Tu sebab saya ingat arwah ayah sampai kalau kereta pejabat, dia tak bagi anak-anak naik. Daripada situ saya ingat tu. Kereta pejabat, anak tak boleh naik. Isteri, kalau katakan ada program rasmi, kalau tak perlu, dia tak bawa terus. Arwah ayah ni. Sampai peringkat tu, dia pun jadi terikut-ikut. Tuan-tuan, tengok. Itu sebabnya hasil daripada apa? Daripada semayang malam. Tok Guru tu. Benarlah kata Nabi SAW, yuhsyarun nas fi sa'idin wahid yaumal qiyamah. Di padang mahsyar, semua orang akan berkumpul ramai-ramai. Tuan-tuan. Maka dengar arahan daripada malaikat, fayaqul aina alladhi kanu tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mana kumpulan yang mereka ini masa hidup di dunia sentiasa semayang malam di waktu malam. Fayuqaddamun wa hum qalil. Datanglah satu kumpulan. Mereka ni tak ramai. Rupanya tak ramai tuan-tuan. Nabi sebut tak ramai semayang malam ni. Bangkit dalam ramai-ramai makhluk Allah masa tu, manusia-manusia masa tu, yang datang tak ramai, sikit. Maka diarah untuk mereka semua itu, fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Maka Allah arahkan semua tadi
yang semayang malam tu dimasukkan dalam syurga tanpa dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Rabbi. Thumma yu'maru bisairin nas. Bakinya akan dihisap dan dihisap barulah tengok sama ada dia layak masuk syurga ataupun layak masuk neraka. Allah. Tuan-tuan, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, ayuhlah kita sama-sama buat tuan-tuan, tambah-tambah ni musim COVID-19 ni, kita banyakkanlah minta dengan Allah. Ada orang kata, yalah, saya letak dalam Instagram, ya, ramai yang kena, kan, menteri kena, timbalan menteri kena, setiausaha politik kena, ramai orang politik pun kena, alhamdulillah. Sebab apa? Duduk kat tempat-tempat yang bahaya, kan Nabi dah bagi tahu, jangan masuk tempat yang ada wabak dan jangan keluar bila dah masuk dalam kawasan wabak. Nabi dah pesan, tapi kena, maka mereka terpaksalah tanggung perkara tersebut. Bila letak gitu ramailah marah kepada pihak orang politik ni lah. Jangan doa saja, sepatutnya praktikal tu jangan masuk. Diorang memang betul, tak salahkan rakyat, semua risau tuan-tuan. Saya selalu cakap, kita tak risau yang kerja penjawat awam ni, tak risau yang kerja swasta ni, semua risau. Kalau berlakulah PKP, na'udzubillah lah, ya Allah, kesian dia. Sampai ada yang tanya, Ustaz, tolonglah, minta tolong orang jemaah masjid, doakanlah, jangan bagi PKP. Nanya kami, Ustaz, yang hutang sebelum ni masa sebab PKP kami tak dapat pendapatan, tak bayar lagi, Ustaz, tak mampu nak cover lagi. Macam mana kalau berlaku PKP kali kedua? Matilah kami, Ustaz. Jadi kita tuan-tuan nak minta dengan siapa lagi ya? Perdana Menteri pun, dia pun kuarantin. Tan Sri, KP, Kementerian Kesihatan pun kuarantin juga. Nak minta dengan siapa lagi dah? Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pakat-pakat minta lah. Semua pakat bangun-bangun malam ni pakat minta, ya Allah, tolonglah ya Allah. Janganlah kau jadikan kami makin sukar. Walaupun kita tengok setiap hari meningkat. Walaupun dalam penjara tuan-tuan, risau juga. COVID ni dia tak kena penjara. Takutlah dia terbang ke kena dekat orang yang jaga penjara dalam penjara tu. Sebab dalam penjara tu ada orang yang jaga. Orang yang jaga tu keluar juga. Jadi tuan-tuan, kita doa yang terbaik lah, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, semoga apa yang kita bincang malam ini berhubung tentang beberapa irsyad fatwa. Apabila orang bertanya, dituliskan, dibukukan di dalam buku ini. Dia ada lebih kurang 6 jilid. InsyaAllah kita akan baca kadar yang kita mampu setiap hari insya-Allah. Dan selepas ini saya akan jawab soalan. Bagi orang yang ingin bertanya, boleh angkat tangan selepas ini, lepas azan. Dan boleh WhatsApp ke nombor 010-232-6621. 010-232-6621. So, kita bagi laluan untuk azan. Selepas ini saya akan jawab sedikit soalan sebelum kita menunaikan soalan. Allahumma salli ala sayyidina Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ada beberapa soalan daripada rakan-rakan yang menonton secara live. Assalamualaikum, Prof. Mana yang afdal? Sama ada solat sunat sebelum Jumaat atau selepas solat Jumaat? Mohon pencerahan, Prof. Tuan-tuan dan puan, seperti mana yang kita maklum bahawa Nabi SAW melakukan juga solat 2 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, dan 4 rakaat selepas zuhur. Dalam hal ini tuan-tuan, apabila gantian dibuat pada hari Jumaat, kita tak solat Jumaat, kita tak solat zuhur, kita semayang Jumaat. Mana lebih afdal? Kita semayang 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum Jumaat, atau selepas solat Jumaat? Kedua-duanya adalah afdal. Bahkan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dia menggalakkan bila kita sampai ke masjid untuk solat Jumaat, semayang 2 rakaat tahiyatul masjid. Satu. Bila dah semayang tahiyat masjid, bangun pula. Kalau dah azan Allahu Akbar, masuk azan Jumaat, bangun pula 2 rakaat. Dia panggil apa? Qabliyatul Jum'ah. Dia panggil solat 2 rakaat sebelum masuk waktu Jumaat. Sebelum khutbah Jumaat. Maksudnya dah azan, macam seakan-akan kita semayang 2 rakaat sebelum zuhur lah. Nah. Lepas tu, habis saja semayang Jumaat, maka disunatkan pula kita semayang 2 rakaat. Ada riwayat kata 4 rakaat. Sebagai solat ba'dal Jum'ah. Dia panggil qabliyah dan ba'diyah al-Jum'ah. Kalau hari lain, rawatib sebelum dan selepas zuhur. Sama je. Dua-dua afdal. Tapi kalau katakan bila sampai, khatib dah atas mimbar, maka makruh kita memanjangkan solat sunat. Cukup kita sampai, semayang ringan-ringan saja. Maksudnya cepat-cepat. Semayang 2 rakaat untuk kita mendengar khutbah Jumaat. Jangan panjang pula semayang sunat. Semayang cepat-cepat dan dengar khutbah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahan, memperbanyakkan sujud itu termasuk solat sunat atau solat fardu sahaja? Aktsiru min mawadhi'is sujud. Terdapat beberapa riwayat. Ada yang kata memperbanyakkan tempat-tempat sujud. Ada yang kata dalam riwayat perbanyakkan sujud itu adalah solat fardu. Sebenarnya yang dimaksudkan memperbanyakkan sujud kepada Allah selagi mana ia mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat. Solat fardu pastilah. Tapi ditambah pula dengan sunat-sunat rawatib, pasti lagi. Ditambah pula dengan sunat-sunat lain. Di pertengahan malam, sembahyang tahajud atau qiyamul lail. Ditambah pula dengan sembahyang duha. Masya-Allah. Jadi dengan memperbanyakkan solat-solat ini, dinamakan orang yang ada tanda-tanda sujud pada wajahnya. Itu yang Allah sebut dalam Quran. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud.
wajah yang ada tanda-tanda sujud. Allahu Rabbi. Itu satu. Yang dalam riwayat yang kata memperbanyakkan tempat-tempat sujud itu, memperbanyakkan tempat solat. Itu sebabnya, saya ingat guru saya, Syekh Syuqair. Dia kata, "Idza indakum baitu," apabila kamu ada rumah, la tansa an tantaqila min makani ila makanin li salatil fardhi wa salatis sunnah. Kalau boleh kamu bila sembahyang kat rumah ni tuan-tuan, perbanyakkan tempat sembahyang. Kalau ada surau, tak apalah dalam rumah tu. Tapi rumah kita dia tak ada surau. Jadi kita perbanyak. Kejap sembahyang berjemaah dekat bilik anak. Kejap sembahyang jemaah dekat ruang makan ruang TV. Kejap sembahyang sunat dekat ruang tamu. Perbanyakkan tempat-tempat. Itu dalam rumah. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah, perbanyakkan tempat sembahyang. Macam tuan-tuan, surau masjid Bandar Istek. Hari ni Haji sembahyang kat sini. Esok Haji sembahyang kat sebelah sana. Lusa sembahyang kat sana. Bagus. Sebab apa? Kita memperbanyakkan tempat sujud. Bila banyak tempat sujud, tempat-tempat sujud ini akan datang di akhirat bagi syafaat. Kalau kita duduk tanda tiang je, tak boleh lah. Tiang tu satu dah. Banyakkan tiang. Kalau sebenarnya ada 1, 4, banyak tiang. Tukar-tukarlah tiang. Jangan sampai masuk kawasan Bumban pula. Jadi perbanyakkan tiang. Jadi tak apa, tak ada masalah. Itu dimasukkan, memperbanyakkan sujud tu, iaitu bukan saja sujud fardu, tetapi dicampur dengan sujud sunat. Salam Prof, saya terlupa untuk solat sunat subuh. Adakah boleh saya solat selepas solat subuh? Mohon pencerahan. Memang terdapat riwayat Nabi SAW membenarkan kalau kita dah biasa, konsisten sembahyang qabla salatil subhi, 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Tapi hari itu terlambat kita. Sampai masjid tu imam dah sembahyang. Kita pun terus masuk. Takkan nak sembahyang sunat dulu. Sembahyang fardu dulu. Habis sembahyang fardu, kita pun pergi belakang. Cari tempat-tempat yang tersorok untuk kita solat sunat ganti. Qadha. Tak boleh buat selalu. Jarang-jarang. Untuk orang yang konsisten lah. Yang memang tak pernah tinggal sembahyang 2 rakaat sebelum solat subuh. Itu bagus. Dia boleh buat. Tapi kalau boleh buat tu dekat belakang-belakang lah sikit. Sebab apa? Takut nanti orang jadi fitnah. Kalau orang yang tahu tak apa macam tuan-tuan, okey. Kalau orang tak tahu ni apa benda ni, buat solat selepas sembahyang subuh ni, ni mesti sesat. Kita. Padahal kita baru belajar. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, untuk orang yang tahu okey, orang yang tak tahu susah, dia akan jadi fitnah pula. Jadi oleh yang demikian, kita sepakat-pakatlah memaklumkan bahawa boleh kita qada bagi orang yang dah biasa. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum dalam surau atau masjid ada gambar isteri pemimpin yang tidak menutup aurat? Jangan kata dalam surau masjid. Dekat mana-mana pun tak boleh sebenarnya. Tapi kalau letak tu, yang salah siapa? Yang salah tu, mereka yang tidak memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin tersebut. Tapi Alhamdulillah hari ni tuan-tuan, pemimpin-pemimpin mendengar nasihat. Agung dengar nasihat. Apa yang di Pertuan Negeri Sembilan, Alhamdulillah sekarang ni tuan-tuan, mendengar nasihat daripada Mufti Datuk Yusof, dengar daripada Timbalan Mufti, dengar daripada nasihat ulama-ulama. Alhamdulillah. Sekarang ni isteri yang di Pertuan dah tutup aurat. Maka tanggungjawab orang-orang yang menjaga protokol istana, mereka lah kena mengambil inisiatif macam mana nak buat pertukaran gambar. Itu tanggungjawab diorang. Jadi, tanggungjawab mereka untuk mempercepatkan proses pertukaran gambar itu kepada seluruh negara. Itu tanggungjawab mereka. Jadi, yang tanggungjawab adalah pihak protokol. Ya, tuan-tuan dan puan. Soalan terakhir, banyak. Saya ambil yang ni last. Ada setengah ustaz kata solat qabliyah maghrib tidak ada. Dalam buku Indah Hidup Beragama, Ustaz Ismail Kamus pun tak sebut pasal solat qabliyah maghrib. Mohon pencerahan. Kan saya dah cakap. Terdapat riwayat yang pelbagai. Satu riwayat kata Nabi buat dan satu riwayat kata Nabi tak buat. Jadi, untuk menghormati semua pihak, buat je lah. Buat. Bahkan ada riwayat kan tadi. Sahabat semayang 2 rakaat bila dengar azan maghrib saja, habis azan maghrib, semua pakat bertebaran semayang 2 rakaat ringkas untuk solat
maghrib berjemaah dengan Nabi SAW. Jadi tak salah. Kita nak semayang pun boleh, tak mau semayang pun tak apa. Memanglah saya dah cakap daripada awal lagi bahawa perkara itu perkara khilaf. Tapi bila khilaf, kita semayang tak salah. Kan? Tak salah, tak berdosa pun. Yang penting kita semayang. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang hadir ada soalan? Baik. Kalau tak ada, alhamdulillah. Kita sambung pada bulan hadapan, waktu yang sama, kitab yang sama, insya-Allah, Irsyadul Fatwa. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan dan manfaat atas apa yang kita buat. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang datang untuk buat rakaman. Semoga apa yang tuan-tuan perempuan usahakan, yang sahabat-sahabat kita usahakan, akan datang di akhirat bagi syafaat. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, diorang ni datang jauh-jauh tuan-tuan. Saya pun tak tahu daripada mana datang. Ada yang datang daripada Senawang, ada yang datang daripada situ-sini. Macam-macam orang datang. Saya pun tak kenal. Kadang-kadang kenal masa tu. Sebab berubah-ubah orang ni datang. Ini memang selalulah ikut kita ni. Diorang buat ni kadang-kadang tengok Masya Allah. Usaha diorang tu. Yang ada yang ikut satu tu, dia cikgu lagi daripada Senawang. Datang juga Masya Allah. Jadi bila tengok view dekat Instagram, dekat Facebook tu tinggi. Kita rasa tahulah pahalanya besar. Dia tengok sampai 20,000, 15,000 tengok. Tu rezeki dia orang lah tuan-tuan. Rezeki mereka yang menyebarkan ilmu insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.